اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 24, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Iradah, suruh, redha dan ilmu. Iradah, suruh, redha dan ilmu. Itu tajuk besar dia. Iradah dengan makna kehendak Allah. Suruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Redha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu dengan makna mengetahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh, redha dan ilmu. Suruh oleh Allah, redha oleh Allah, dan ilmu mengetahui oleh Allah, lain daripada iradah. Lain daripada iradah ni di sisi ahli sunnah. Suruh, redha, ilmu lain daripada iradah. Lain ni di sisi ahli sunnah. Lain dengan makna tidak berlaziman. Perkara yang Allah Ta'ala suruh, terkadang Allah Ta'ala tidak kehendak. Perkara yang Allah Ta'ala kehendak, terkadang Allah Ta'ala tidak suruh. Terkadang perkara yang Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala kehendak. Ini dipanggil lain, tidak berlaziman. Allah suruh kita ni semayang belaka, tapi Allah tak kehendak semayang belaka. Allah kehendak sebahagian tidak semayang, tapi Allah tidak suruh tidak semayang. Allah kehendak sebahagiannya semayang, serta Allah suruh semayang. Ni pada ni. Jadi gini, hak pak perkara ni dia nak senang sikit lah. Sini dia termasuk ilmu pun lain daripada iradah. Ilmu pun lain daripada iradah. Jadi dia payah sikit nak cerita ni. Dan sebagai contoh, Allah tidak kehendak kita kufur, sebab itulah kita beriman. Kita orang Islam beriman. Beriman kita ni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kemudian tidak kufurnya kita. Mana kufur? Kufur, kafir. Allah tidak kehendak berlaku kepada kita. Kafir Allah tidak kehendak berlaku pada kita. Yang Allah Ta'ala kehendak berlaku pada kita adalah beriman.
Kafir, Allah Ta'ala tidak kehendak kepada kita. Allah tidak kehendak, tapi Allah tahu. Allah Ta'ala tahu bahawa kafir itu tak berlaku pada kita. Situ dia kata, jadi ilmu dengan kehendak ni lain juga jadinya. Sekarang kafir kita Allah tidak kehendak, tapi Allah Ta'ala tahu. Tahu kat mana? Tahu kafir itu tak berlaku pada kita. Pada ni. Jadi dia agak situ-situ. Susah sikit kita nak nakak. Sekarang orang-orang yang beriman, Allah tidak kehendak kafir kepada mereka. Yang Allah Ta'ala kehendak pada orang beriman adalah berimanlah. Kalau Allah Ta'ala kehendak kafir, tak berimanlah dianya. Sekarang orang-orang yang beriman, Allah tidak kehendak kafir kepada mereka. Allah tidak kehendak kafir itu, tapi kafir itu Allah Ta'ala tahu. Tahu macam mana? Kafir itu tak berlaku pada orang beriman. Ni dia kata lain ni, bahaya sikit lah. Lain antara ilmu dengan iradah. Lain daripada iradah dengan ilmu. Sekarang iradah Allah tidak menghendaki orang beriman tu jadi kafir. Tapi walaupun Allah tidak menghendaki, tapi Allah Ta'ala tahu. Tahu kok jalan mana? Tahu kok jalan orang tu tak kafir. Orang beriman tu kafir tak berlaku pada dia. Ada ni. Jadi dia agak sulit sikit lah. Dia nak mudah kitanya, ilmu dan iradah berlaziman. Tu nak mudah. Ilmu dan iradah sama. Apa yang Allah kehendak Allah Ta'ala tahu. Apa yang Allah Ta'ala tahu ada, Allah kehendak ada. Perkara yang Allah Ta'ala tahu tak ada, Allah kehendak tak ada. Tu senang perekahnya. Bidang kitab ni dicerita lain ni, tapi nak faham tu lah. Apa lainnya antara ilmu dengan iradah? Sebab iradah Allah berlazim mana? Muafaqah dengan ilmu. Ingat dah dahulu. Sifat yang ke-8, sifat iradah ada. Dan iradah ini ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala, yang menentu akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Menentu ni yang bertentang, yang bersetuju, yang muafaqah dengan ilmu. Tengok, Allah yang bersifat dengan iradah menentukan. Menentu Allah ni muafaqah dengan ilmu. Jadi samalah. Apa yang Allah kehendak pasti Allah Ta'ala tahu. Pada ni. Tapi dia lain sini sebenarnya. Ialah apa yang Allah kehendak Allah Ta'ala tahu. Apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak Allah Ta'ala tahu juga. Allah tidak kehendak Allah Ta'ala tahu. Tadilah Allah tidak kehendak orang beriman tu kafir. Allah tak kehendak. Tapi Allah telah tahu bahawa orang beriman tak kafir tak ada pada mereka. Situ jadi dia agak kena renung sikitlah. Dia kadang-kadang kalau cerita kat luar ni, ceramah kat luar, kadang-kadang wak mudah ceritanya, iradah ilmu sama, suruh redha sama. Iradah dan ilmu tidak bersama, tidak berlaziman dengan suruh dan redha. Tu cerita secara tak memikir banyak lah. Tapi kita ni lihat lain ni. Ilmu dengan iradah pun lain. Sebab apa? Sebab barang yang Tuhan kehendak, barang yang Tuhan kehendak Tuhan tahu. Barang yang Tuhan tidak kehendak Tuhan tahu juga. Kita tak tahu. Tuhan tidak kehendak kita ni perempuan. Tak kehendak, Tuhan kehendak kita lelaki. Tuhan tahu perempuan tu tak ada pada kita. Dia kata. Ada ni. Jadi tak berlaziman juga dia kata dalam kitab ni. Sekarang kehendak Allah, iradah Allah kita ni lelaki. Tidak perempuan. Tuhan tidak kehendak kita lelaki. Tapi Tuhan tidak tahu ke kita lelaki? Ada Tuhan tahu bahawa
kita lelaki bukan perempuan. Jadi itu dia kata lain tu. Tapi payah sikit lah. Itu kata tadi kalau ceramah tak baca kitab, kadang-kadang kita ambil jalan rekah. Iradah ilmu sama, muwafaqah. Kemudian suruh redha sama, muwafaqah. Yang tidak samanya, tidak berlazimannya antara iradah ilmu dengan suruh dan redha. Cuma kadang-kadang nak pendek cerita, iradah dengan redha. Itu senang. Berarti iradah dengan ilmu, cerita cara mudah saat ni sama. Redha dengan suruh sama. Ada ni. Hak Tuhan redha, Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh, Tuhan redha. Tuhan suruh kan kita semayang, Tuhan redha kita semayang. Tuhan suruh beriman, Tuhan redha kita beriman. Hak Tuhan tak suruh, Tuhan tak redha lah. Innallaha la ya'mur bil fahsya. Allah Ta'ala tidak suruh dengan perkara fahsya. Dan Allah tak redha dengan perkara fahsya. Innallaha la yarda bi ibadil kufr. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha dengan hamba-Nya kufur. Allah tak redha hamba kufur tu. Dan Allah pun tidak suruh kufur. Jadi mudahnya redha suruh sama, iradah ilmu sama. Itu nak rekah. Tapi dalam kitab kita ni, iradah suruh redha, suruh redha ilmu lain daripada iradah. Lain macam mana? Allah Ta'ala tahu belaka. Barang yang Allah iradah pun Allah Ta'ala tahu. Barang yang Allah tidak kehendak pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bahawa Allah Ta'ala kehendak kita lelaki. Allah Ta'ala tahu bahawa Allah tidak kehendak kita ni perempuan. Tahu belaka kan? Ada ni. Hak Allah kehendak pun Allah Ta'ala tahu. Hak Allah tak kehendak pun Allah Ta'ala tahu. Allah tak kehendak kita perempuan. Allah Ta'ala tahu tak kita ni Allah Ta'ala kehendak tidak perempuan. Tahulah. Tapi kalau kita nak terekahnya kau antara iradah dengan redha. Tu. Cara kasarnya antara iradah dengan redha. Redha dengan suruh berlaziman sama. Tapi yang kita nak fokusnya iradah dan redha. Termasuk suruh tu lah. Nampak sini ni tajuk dalam kitab kecil. Pati Faridah je ni. Tapi bila berlaku penyelewengan di sini, keluar kenyataan secara terbuka, tidak ada seorang pun orang berkenaan yang witegarang perbetulkan kembali. Ini pernah berlaku. Pernah berlakunya hak tajuk ni kalau kita kata kok. Saya akan cerita balik waktu tu. Maknanya ada seseorang berkata ini secara terbuka berulang kali. Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah kehendaklah jadi Islam belakanya. Sekarang Allah kehendak dah jadi Islam belaka. Satu dunia 3/4 orang kafir. Kita kira satu dunia lah. Kalau kira Malaysia, kafirnya berapa peratus? 30%? 40%? 20%? Hak kafir di Malaysia ni. Hak kafir seluruh dunia 3/4. Hak kafir satu dunia. Maknanya Allah tidak kehendak jadi Islam belaka. Tu lah. Maka Allah tak suruhlah jadi Islam belaka. Gikot tu. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah kehendaklah lalunya. Ini kenyataan ni berulang kali. Tapi malam kenyataan yang terpesong seumpama ni tidak ada respon daripada pihak-pihak berkenaan. Kalau kecil-kecil hukum-hukum pekoh tu ramai nak jadi hero. Jelas tak jelas apa masalah tak tahulah yang berlakunya, cepat nak jadi hero. Kadang-kadang cepat nak jadi hero ni jadi lorak. Bila lorak laju ni kok
Jadi bawa pula kepada masyarakat sebelum tu ada perkara yang tak berapa pandai, jadi kau susah pula jadi masyarakat ni. Sebab apa? Sebab hero tu cepat sangat. Nak jadi hero tu cepat sangat. Nak itu timbul soft kanok-kanok. Timbul surat kanok-kanok, tulis surat kerana pihak surau tidak membenarkan duduk saf yang pertama, walhal kanok-kanok ni semayang pun khusyuk dah. Maka cepatlah hero-hero ni. Patutnya usul periksa satu-satulah. Dengan tanya pula dengan pihak surau tu macam mana, apa yang berlaku. Kanak-kanak yang belum balik ni, dia nak rebut sah awal-awal ke, dia hanya nak memenuhkan sah orang dewasa yang belum lagi penuh? Tanya molek. Kalau nak rebut sah awal-awal, nak mari sah depan dah, tu tak boleh lagi tu, sebab kamu belum balik. Tapi kalau kata sah orang dewasa masuk belakang dah, tapi sah yang sama masa lagi ada kosong di tepi, dia nak masuk tepi tu pun orang tua kata, mu duduk belakang. Hak pasal tu salahlah orang tuanya. Tapi kalau kanak-kanak tu awal-awal nak mari sah pertama dah, orang dewasa pun belum penuh lagi sah yang pertama, tu tak kena cara. Kanak-kanak ni semai khusyuk dah. Yelah, orang tua ni semai dak khusyuk, kanak-kanak je semai khusyuk. Siapa yang ajar tulis seumpama tu? Saya ni kanak-kanak semai khusyuk dah. Ajar apa seumpama tu? Tapi benda tu benda simple je, tapi ramah hero. Ramah hero. Mudah saja. Kanak-kanak yang belum balik, dia tak boleh nak ubusah dengan orang balik. Bila qamah saja, orang baliklah pernah sah dulu. Kemudian sah yang sama, habis dah orang balik yang masuk, ada lagi ruang kosong di tepi. Kanak-kanak yang belum balik tadi bukan buat sah belakang, memenuhkan sah yang belum lagi penuh. Itu susunan dia. Belum sempat kanak-kanak ni takbiratul ihram, siapa pula orang dewasa yang lain, dia kena duduk tepi kanak-kanak tu. Dia tak boleh kosek dah tempat kanak-kanak tu, walaupun kanak-kanak tu belum takbiratul ihram sekalipun, sebab dia bukan rebut saf. Orang dewasa sudah masuk belakang dah. Ni orang dewasa ni mari lambat, tu dia kena duduk tepi kanak-kanak lah. Tak ada hak dah dia nak kosek kanak-kanak ni, walaupun kanak-kanak ni belum takbir. Ni ajarlah molek, payah apanya. Nak rebut sah tak boleh nah. Sebab kamu belum balik, walaupun kamu kata kamu semai khusyuk pun, aturan sah tetap dah kan, simple je. Tapi kadang-kadang hak nak jadi hero ni laju-laju, akhirnya ni jadi baloh ahli-ahli jemaah. Dah, akhirnya awal-awal lagi dah, ayah ni bawa anak dia belum balik duduk tepi, rebut sah lalu dah, qomat pun belum lagi. Awal-awal lagi dah. Berapa? Ambil hak hero hak cepat tadi tu lah. Baloh masyarakat, baloh. Dapat awal-awal. Tu pun cerita hak kanak-kanak yang sembahyang. Tambahan berat laginya, dahlah bawa kanak-kanak tu rebut sah dengan orang balik. Kanak-kanak anak dia tu tak semayang pun duk main je, duk pusing dia je. Hak tu lagi berat ayah seumpama tu. Tapi kenapa ayah faham seumpama tu? Sebab dia lah, tak apa, masuk sah nak rebut sah. Siapa ajar gitu? Ni tadilah cepat sangat nak jadi hero, akhirnya menyebabkan masyarakat jadi bertambah keliru. Royak molek, ajar molek. Kalau sah tu belum penuh, kanak-kanak bukan buat sah baru, memenuhkan sah baki lagi tu. Walaupun dia kanak-kanak belum balik, tetapi dia sama jenis je, lelaki sama lelaki, bukan buat sah baru. Tapi oleh kerana belum balik, jangan rebut sah dengan orang balik dah, utamakan orang balik dulu. Dah sah penuh, ni orang balik masuk belakang dah, sah belum penuh, kamu penuhkan di tepi tu. Kenapa sambung sah orang dewasa? Sebab orang dewasa tu lelaki, kanak-kanak lelaki sama jenis, memenuhkan sah lah, bukan buat sah baru. Royak molek gitu. Tapi kalau nak rebut sah awal-awal lagi, mari nak duduk sah hadapan, sebab saya ni kanak-kanak semayang khusyuk dah, tak kena ajar gitu. Ni bab fiqh. Tapi kalau bab tauhid, bab akidah, terang-terang salah, tapi tak ada
Walaupun berulang kali kenyataan tu dikeluarkan, tak ada. Allah tidak kehendak jadi Islam Melaka. Sebab apa? Sebab Allah tidak suruh jadi Islam Melaka. Sebabnya, sebab Allah tak kehendak tu kan. Kalau Allah suruh jadi Islam Melaka, Allah pun kun fayakun, dia kata. Allah pun kata, jadilah Islam Melaka. Maka jadi Islam Melaka. Tuhan tak buat tu kan. Maka Tuhan tak suruh lah tu. Oh ni memang salah sangat-sangat. Kita ambil molek ni, hak kitab Pati Paridah ni. Kitab kecil pun cukup dalam ni. Antara redha dan iradah Allah tidak berlaziman. Tidak berlaziman. Allah kehendak tidak ni, redha suruh dengan iradah tidak berlaziman. Allah betul, Allah tidak kehendak jadi Islam Melaka, tapi Allah suruh dan redha jadi Islam Melaka. Sebab lain-lain antara redha, suruh dan iradah Allah. Kita akan cerita semula tu. Bina ceritanya ni bab salah sangat-sangat. Tapi biasalah gitu. Biasa kalau bab pegangan tu tak ada pun jadi hero-nya. Bab pekoh ramai sangat jadi hero. Sebab apa? Kalau lambat keluar kenyataan, orang tak tahu kita hero. Kan apa-apa kan hero tak boleh mai kemudian. Beres dah selesai dah, kita baru sapa dah jadi hero lah kitanya. Tengah-tengah bolok tu kita jadi hero. Dia duduk bolok, duduk berkelahi tu, apa isu apa? Tak tahu, nak jadi hero dia dulu. Boleh gitu? Orang tengah berkelahi ni, kita pun tak sahih lagi hujung pangkal. Dia hero gaduh. Hero gaduh. Dia pun masuk sebelah tu. Padahal mana betul mana salah tak tahu lagi tu. Jangan nak jadi hero cepat-cepat. Usul periksa dulu kamu dua orang ni berkelahi ni, apa sebenarnya? Puncanya apa sebenarnya? Dia tahu usul periksa dulu molek. Baru jadi hero. Tapi belum sempat usul periksa nak jadi hero dah. Sebab apa? Kalau lambat orang lain mari jadi hero, hilang nama dia sebagai hero. Orang nak menonjol kan? Sekarang ni orang nak menonjol. Nak jadi timbu. Tapi kalau bab akidah apa tak menonjol? Kadang-kadang golongan-golongan ni akidah pun akidah yang macam mana wallahu alam, tapi disembunyikan. Sebenarnya akidah macam mana? Fiqh benda khilafiyah banyak, fiqh ni benda furu' agama banyak khilafiyah. Cerita molek je lah mazhab Syafi'i macam mana apa semua, cerita molek supaya orang tak ada keliru. Jadi suruh, redha dan ilmu lain daripada iradah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Di sisi Mu'tazilah, antara suruh, redha dan iradah sama je, tak lain-lain. Mana yang Allah suruh dan redha, Allah Ta'ala kehendakkan. Mana yang Allah Ta'ala kehendakkan, pasti Allah Ta'ala suruh dan redha. Tapi ahli sunnah lain antara suruh redha dengan iradah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi abang apa ni? Jauh perbezaan antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kita ahli sunnah suruh redha dengan iradahnya lain. Lain dengan bahawa tidak berlaziman lah. Ada yang Allah suruh dan redha serta Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala kehendak serta Allah suruh dan redha. Ada perkara yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala redha, tapi Allah Ta'ala tidak kehendak. Perkara yang Allah Ta'ala kehendak tapi Allah tak suruh, Allah tak redha, itu dipanggil lain tu. Adapun Mu'tazilah suruh redha Allah dengan kehendak Allah iradah sama. Apa yang Allah Ta'ala suruh dan redha, Allah Ta'ala kehendak. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, pasti Allah Ta'ala suruh serta Allah Ta'ala redha. Itu Mu'tazilah. Tapi logik akalnya lebih cepat kepada Mu'tazilah. Kalau Allah suruh, Allah redha, pasti Allah kehendak. Kalau Allah kehendak, pasti Allah suruh dan redha. Kalau perkara yang Allah tak suruh dan Allah tak redha, pasti Allah tak kehendak.
Allah perkara yang Allah tidak kehendak, pasti Allah tidak suruh dan Allah Taala tidak redha. Baru jadi jueng paluk dengan akal. Kata gitu. Mana mungkin pula perkara yang Allah suruh, Allah redha, Allah tidak kehendak pula dah. Perkara yang Allah Taala kehendak pada azal, tapi Allah tak suruh pula perkara dia kehendak tu. Allah tak redha pula perkara dia kehendak tu. Allah tak suruh, Allah tak redha. Kenapa Allah kehendak? Ni. Akal ni payah sikit. Hak tu ahli sunnah. Macam sebut minggu lepas lah. Tajuk terakhir dalam pembicaraan sifat yang ke-8, sifat iradah ni bukan tajuk baru ni. Ini bukan tajuk baru ni. Apa ke? Kesinambungan. Tahu? Kesinambungan. Kesinambungan dengan hak tajuk sebelum ni. Kesinambungan mana? Sambung ni. Kalau muskil semula kok mana pula dah. Allah suruh, Allah redha, Allah tidak kehendak. Allah kehendak satu-satu perkara, tapi perkara yang Allah Taala kehendak tu Allah tak suruh, Allah tak redha, jadi pelik pula jadinya. Ni tak kejap molek kita ni. Kita balik pada permulaan pembicaraan hak iradah ni kan kehendak Allah. Allah kehendak perkara yang baik, iman dan taat. Allah kehendak juga perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Hak tu. Kan? Pokok pangkalnya balik situ. Allah Taala kehendak perkara baik, iman dan taat. Dan Allah Ta'ala juga kehendak perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Perkara baik Allah Ta'ala kehendak, perkara jahat Allah Ta'ala kehendak. Kan gitu? Ni sifat yang ketujuh, sifat iradah. Dan rukun iman ni rukun iman. Baik dan jahat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak dulu situ, tak nak ceritalah hak tajuk kita ni. Tajuk suruh redha dengan iradah ni lain di sisi sunnah. Tak nak pergi kena mati dulu tu hak rukun iman yang ke-6 tu. Baik iman dan taat seseorang kehendak Allah. Jahat, kufur, maksiat seseorang kehendak Allah. Pegangan ni. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada manusia sendiri. Itu ada percakapan, kena letak molek pula situ. Ni kadang-kadang bila timbul kemuskilan daripada orang-orang yang akidahnya salah, kadang-kadang takut juga. Takut. Saya biasa sebutlah bab qada jahat ni. Saya biasa sebut saya mula tekan bab tauhid ni kerana perkara jahat lah. Ustaz takkan hak jahat Tuhan kehendak juga. Dia tengah mengajar pekoh masa itu. Tapi masa mengajar pekoh, dia orang minta pekoh, mula-mula nak mengajar, tanyalah. Nak kitab apa? Masa tu orang minat kitab pekoh, nak ngaji bab semayang. Alhamdulillah lah tu tiang agama fardu ain. Ajarlah bab semayang. Tapi dalam mengajar ni yalah tersentuh bab pegangan sikit je. Mana sentuh ni sentuh sepitah lalu je. Perkara baik jahat qada Allah kehendak Allah. Tiba-tiba tanyalah selalu ustaz takkan hak jahat Tuhan kehendak juga. Dah kata warna pula lah tu rukun iman yang ke-6. Barulah tekan bab tauhid. Orang hak tanya ni orang hak paling ngaji lama di kalangan ahli jemaah ni. Orang hak paling ngaji lama 2-30 tahun dah duduk ngulang pergi ngaji sijil surat. Abu Bahir belajar dia kata daripada dia dak berkahwin lagi, daripada dia bujang kayuh basikal, jauh mana pun dia kayuh basikal. Masa saya ngajar tu anak dia umur 30 dah. Tak ada basikal dah lah. Pakai kereta tu cerita masa belum kahwin. Kan basikal dia ngaji. Memang dikenali orang baik dengar baik ngaji. Tapi dia yang tanya ustaz hak jahat qada Tuhan juga ke kan benda jahat benda Tuhan marah kan? Takkan Tuhan kehendak benda dia marah. Kata nak ngaji bab semayang macam mana ni? Semayang tiang agama.
Bab akidah ni usuluddin, tapak agama. Tapak tak betul dah nak pacak tiang atas benda. Barulah undur balik cerita bab ilmu tauhid. Atau mula-mula kena ramah. Mula-mula dulu orang serang tu. Orang ngajar. Saya dimaklumkan ada satu ustaz mengajar perkara jahat kehendak Allah juga. Mari mana benda jahat Tuhan tak Tuhan marah, Tuhan kehendak marah. Dia dimaklumkan, dia kata ada ustaz mengajar hak jahat kehendak Allah juga. Mana benda yang taklah marah Allah tak lagi kehendak pada dia marah. Kata orang mai tanya saya pula, dia buat gitu, dia kata salah perkara jahat kehendak Allah. Tanya dia tu siapa dia? Ustaz dia ngaji mana? Dia tak ada ngaji mana. Lepas tu awak buat dia ustaz. Dan dia boleh cerita-cerita, baca buku tafsir, baca hadis. Dia ngaji tak tafsir tu? Tak. Dia ngaji tak kitab hadis tu? Tak. Lepas tu dia ngajar. Dah dia cerita pandai. Main nak cerita pandai. ni fitnah pak kita ni. Akhirnya orang panggil ustaz. Satu ketika tu marilah. Jadi ustaz ni duduk kampung mertua lah. Duduk kampung mertua, duduk kampung isteri. Jadi ayah dia pun marilah nak cari jumpa anak. Ayah dia sebut nama anak. Ayah dia sebut nama anak. Kalau kata mak kalau kata loh lah. Lepas tu dia tanya orang kampung, mak mak, ustaz mak ke? Orang kampung tanya, bila anak saya jadi ustaz pula dah? Ayah pun kejut anak jadi ustaz. Anak saya jadi ustaz dah, dia kata. Sini kalau sebut mak tak kenal, kalau sebut ustaz mak kenal. Duk ngajar tafsir, duk ngajar sijil surah, duk ceramah. Anak saya ngaji mana, dia kata. Ayah dia tak tahu anak dia ngaji mana. Kejut ayah anak dia panggil ustaz. Mana ni? Dia kata ada orang mengajar hak jahat kehendak Allah juga. Mana mungkin perkara yang taklah marah, taklah kehendak. Dulu cerita ni. Ada satu ketika tu tempat kerja lah. Selalu buat ceramah. Dia buat ceramah lah sebelum masuk jabat, ceramah. Sebelum masuk jabat, ceramah. Jabat ni jabat bahagian agama lah. Bukan jabat tanah. Bukan jabat tanah ni. Jabat bahagian agama. Di mana kita dah ada cerita lah. Tapi di Terengganu lah. Cuma daerah je bukan Kuala Terengganu. Selamat Kuala Terengganu dah lah. Yang kita ada 8 daerah ni. Bahagian agama lah. Tapi dalam bahagian agama tu dia ada bahagian komputer, bukan bahagian agama. Jadi kaki tangan ni bukan bahagian agama. Jadi hak tukang ceramah ni ustaz dia lah sendiri, tak ambil dia tak panggil luar, dia panggil ustaz dia sendiri. Jadi hak bahagian komputer ni ustaz kena jangan duk ceramah bab suruh kerja rajin saja kata. Cerita bab akidah sikit dia kata. Contohnya sekarang orang kadang-kadang tak tahu dia pergi pegang perkara jahat bukan kehendak Allah. Ni kaki tangan dia kata. Ustaz dia kata, memang orang jahat bukan kehendak Allah. Bagaimana pula jahat kehendak Allah? Jabariyah kamu ni. Dia kata apa pula kepada kaki tangan dia tu. Ada ni. Kamu ni Jabariyah ni. Orang jahat kehendak Allah juga ni. Ni bagian-bagian bukan bagian agama lah. Masa tu saya ngajar di Masjid Abidin. Malah kami. Dia pun dah bos dia kata dia Jabariyah. Tak saya dengar hak dah radio, hak Masjid Putih tu. Bunyi radio, bunyi Masjid Putih ni dia ada power sikit lah. Dia ada gerung sikit, orang ni tak tahulah. Tak apa saya tanya dulu. Lama tu tak ada maklum balas. Akhirnya kita tanya, "Boh, warna hak kita tu, hak perkara jahat tu betul tak kehendak Allah?" Ya, kehendak Allah dia kata. Bertanya boleh ya kehendak. Hari tu dia kata, mana boleh hak jahat kehendak Allah? Awak ni Jabariyah awak ni. Tengok. Tekan ceramah. Jadi jumpa macam-macam ni perkara jahat. Ni pula kata, kalaulah
kita berpegang perkara jahat, kehendak Allah juga kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia kat tu pula dah. Kalau kita berpegang perkara jahat adalah kehendak Allah, kita menghina Allah taala. Kata kat tu pula dah. Sekarang ni baik jahat kehendak Allah, Al-Quran, hadis Nabi SAW. Waktu jelas sangat-sangat dah kitanya. Rukun iman yang keenam, untung baik, untung jahat, perkara baik, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Tak ada pelik-peliknya. Tiba-tiba menghina Allah pula dah. Dia menghina Allah ni jikalau kita dengan mudah-mudah bercakap menyandarkan perkara jahat dengan qada Allah tu. Kenapa kamu berzina? Qada Allah, kehendak Allah. Kenapa kamu berjudi? Kehendak Allah. Kenapa kamu main dadah? Kehendak Allah. Ni. Kalau kosak nak menghina Allah, kafir. Kalau kosak nak menghina. Kalau tidak kosak menghina, haram, dosa besar. Tiba-tiba yang berpegang perkara jahat, kehendak Allah, menghina Allah mana pula? Kalau kita berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah, bawa kepada Allah ni lemah. Manusia pula kuasa. Lemah di mana? Berlaku di bumi Allah perkara yang Allah tidak suruh, perkara yang Allah tidak reda, tapi perkara tu berlaku yang bukan kehendak Allah. Manusia tu sendiri yang melakukan perkara yang Allah tak suruh. Manusia tu sendiri melakukan perkara Allah tak reda. Tak power manusia. Tak power. Manusia boleh buat perkara yang Allah tidak suruh. Manusia boleh buat perkara yang Allah tidak reda. Dan Allah tidak kehendak perkara tu. Poin dia, Allah tak kehendak. Tapi manusia boleh buat perkara yang Allah tak suruh, perkara Allah tak reda. Allah tak kehendak pun manusia boleh buat. Siapa hak power di situ? Siapa hak kuasa? Siapa hak handalan? Kita handalan lah. Kenapa kok mana pula? Hak saya biasa contoh tu lah. Orang mai rumah kita. Kita tuan rumah. Dia tetamu kita. Tiba-tiba dia boleh buat perkara yang kita tak suruh, perkara yang tak reda atas rumah kita, yang kita tak kehendak perkara tu. Dia berani-berani dia buat. Siapa yang handalang? Tetamu ke tuan rumah? Tetamu lah. Handalang lah dianya. Ada ni? Berpegang boleh berlaku di bumi Allah perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendak. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Lucu Allah. Tuan apa? Yang berlaku di bumi Allah ni benda yang bukan datang Allah, bukan Tuan gitu. Rabbil Alamin tu kan, Tuan yang hakiki, yang memiliki, yang menyusun, yang mengatur, yang menetapkan, yang menjadikan segala-galanya. Itu apa panggil Tuan. Hak dia belaka, baik buruk pun, itu panggil Tuan. Tiba-tiba hak jahat bukan hak Allah Ta'ala. Lucu Allah sebagai Rabb, bukan Tuan lah gitunya. Dan kalau Allah Tuan, apa Allah pergi kehendak pergi buat benda hak jahat? Tu sudah tanyalah kerja Allah. Tanya apa kerja Allah? Ada ni. Kono-kono kalau hak jahat kehendak Allah, jadi hina Allah, jadi zalim Allah. Lepas tu kalau bukan kehendak Allah, jadi lemah pula Allahnya, power pula manusianya. Tu lagi berat. Dia timbul perkara jahat ni apabila timbul di pilihan dan perbuatan kita. Pilihan dan perbuatan kita memilih perkara yang Tuhan tidak suruh, tidak reda, perkara yang jahat. Buat perkara jahat, barulah timbul jahat. Sebab kita pilih buat perkara yang melanggar ketetapan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Allah yang kehendak semua perkara,
maka tak timbul jahat. Sebab apa? Sebab Allah tidak duduk di bawah hukum siapa-siapa. Allah kehendak seseorang hamba tidak sembahyang. Lepas tu Allah kehendak tu salah hukum siapa? Tak ada salah hukum siapa-siapa. Sebab Allah la in fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Allah yang menghukum. Tak ada orang menghukum, tak Allah. Allah bukan duduk bawah hukum siapa-siapa. Maka nak timbul jahat di sudut Allah tak ada. Hak jahat ni kita memilih tak mau sembahyang. Kita pun tidak sembahyang. Jahat kamu sebab kamu tidak ikut perintah Allah. Apa timbul jahat? Gitu je. Ni kena tu molek ni. Kena mati molek. Baik ialah perkara jahat kehendak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Ini peganganlah percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kesalahan, kelemahan diri kita sendiri. Lepas tu ada soal pula. Dah apa dah kalau Tuhan belaka, cakap pun Tuhan belaka Jadi cakap jadi bagi dua pula. Hak baik je daripada kita, daripada Allah. Hak buruk daripada kita pula. Jadi cakap pasal lain pula. Banyak sungguhlah nak iktiraf, nak soal. Payah lalu. Sebab apa nak soal seumpama ni? Sebab nak datangkan ilmu akidah suci ni kemudian dah selepas berpegang dengan akidah yang sesat. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Haji umrah bukan hak wajib, hak sunat tiap-tiap tahun agak padang kedai seorang je. Tapi akidahnya akidah sesat. Ni nak masuk akidah yang suci kepada orang yang berpegang dengan akidah yang sesat ni, dia banyak ni banyak soal jawab orang sesat ni kan. Kita nak tarik balik kepada hak sebenar. Bukannya mudah-mudah yang nak turun. Begitulah, beginilah. Hak ni pula sesat akidah. Sesat akidah semayang rajin. Sesat akidah puasa rajin, pergi Mekah rajin. Boleh dia sujud kepada Allah dengan akidah yang sesat. Boleh masuk bulan Ramadan, bulan suci dengan akidah yang sesat. Boleh tergamuk pergi Mekah, tanah haram suci Mekah Madinah dengan akidah yang sesat, akidah yang kotor. Berani sungguhlah ni. Orang gini ni payah nak betul balik. Dia akidah sesat, tapi dia beranggapan soleh. Kalau mati pejang rapat mata. Kena akidahnya akidah sesat. Ni payah. Nak tu balik hak akidah yang suci payah. Hak boleh terimalah. Hak lawang pening malah nak ngaji, nak beramal je dia. Nak beramal tak mengaji akidah pun ada apa-apa. Semayang boleh disihat, puasa boleh disihat, pergi Mekah boleh melancung, orang peluk puji kita ni kuat pergi Mekah. Lepas tu akhir apa? Akidah sesat. Tak ada bahagian akhirah kalau akidah sesat. Bab percakapan kita wajib beradab. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Tu hak pegangan kita. Jadi apabila kita mati dari pegangan, hak jahat, hak baik, hak jahat kehendak Allah. Jadi hak baik Tuhan kehendak, situ Tuhan suruh dan redha. Hak jahat Tuhan kehendak tapi Tuhan tak suruh dan Tuhan tak redha. Ni kata tak lain ni. Hak jahat Tuhan kehendak tapi Tuhan suruh kehendak jahat. Tak. Tuhan redha kehendak jahat. Tak. Ni kata suruh redha lain dengan iradah ni di sisi ahli sunnah wal jemaah. Tapi Mu'tazilah kenapa sama? Sebab Mu'tazilah berpegang akidah yang sesat ni, berpegang hak baik sahaja kehendak Allah, hak jahat bukan kehendak Allah. Bila hak baik saja kehendak Allah, hak jahat bukan kehendak Allah, jadi kehendak suruh redha akan jadi sama. Sebab apa? Sebab kehendak hak baik saja. Hak baik Tuhan suruh, hak baik Tuhan redha, kan gitu. Hak jahat Tuhan tidak kehendak, dan hak jahat Tuhan tidak suruh, dan hak jahat Tuhan tidak redha. Sama tu.
Mana yang Tuhan kehendak, Tuhan suruh dan redha. Mana yang Tuhan tidak kehendak, Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak redha. Jadi iradah dengan suruh dan redha ni dia sama sahaja. Sebab apa? Sebab iradah kehendak hak baik Tuhan suruh dan redha. Iradah kehendak tidak kehendak pada perkara yang jahat Allah tak suruh dan Allah tidak redha. Jadi sama je lah antara kehendak iradah dengan suruh dan redha. Tu Mu'tazilah. Kita di sunnah lain. Antara suruh redha lain daripada iradah. Cuma ilmu tu dia tu sikit lah. Apa beza antara ilmu dengan iradah? Sekalian suruh redha ilmu lain daripada iradah ni, sekalian terbahagi kepada empat. Kita tengok dulu dia bagi empat ni. Pertama, berhimpun. Ni sama ni. Tapi kata lain tadi tu tidak berlaziman. Ada yang sama, ada yang berlaziman. Lain ni kita kalau sebut kata lain perhabis dah tau. Suruh redha ilmu lain daripada iradah. Kalau lain ni lain perhabis dah tau. Ke mana? Dalam Faridatul Faraid disebut lain juga. Faridatul Faraid bahawasanya iradah itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Gitu. Dia lain ni kalau kita sekali imbah, maknanya suruh redha dengan iradah ni tak ada satu pun sama tau. Pada ni kalau sebut lain, mana tak ada satu pun hak sama. Dah ada hak sama, tapi ada hak tak sama. Nak kata kan dia? Lepas tu biasanya kita dia kata tidak berlaziman. Ada tidak berlaziman? Tidak berlaziman apa? Suruh redha dengan iradah ni tidak semestinya sama. Tidak berlaziman. Ada hak sama, ada tidak. Nak kata kan dia? Kalau sebut kata lain ni tak ada sama sehabuk. Faham tak? Sekarang ni suruh redha lain daripada iradah, berarti tak ada sama. Ni yang pertama ni berhimpun ni. Ni berhimpun ni sama ni. Sebab kalau sebut kata lain maksudnya apa? Tak ada satu pun hak sama. Tak ada satu pun hak berhimpun. Bukan gitu. Kalau sebut kata lain. Sekarang ni lain dengan makna ada yang sama, ada yang tidak sama. Ada yang Tuhan suruh redha serta kehendak. Ada yang Tuhan suruh, Tuhan redha, Tuhan tidak kehendak. Ada Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak redha, tapi Tuhan kehendak. Tu makna dia gitu. Ada yang Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak redha dan Tuhan tidak kehendak. Situ sama. Makna ada hak sama, ada hak tak sama. Yelah, hak baik sama dak antara kehendak dengan suruh redha. Sama lah baik. Hak jahat baru tak sama. Mana ni? Hak baik iradah Allah, kehendak Allah. Dah Allah suruh dah baik. Allah Taala suruh. Allah Taala redha dah hak baik. Allah Taala redha. Sama. Hak tak samanya hak jahat. Hak jahat Allah kehendak. Tapi Allah suruh dak jahat. Tak. Allah redha ke dak jahat? Tak. Ada ni. Ada hak sama, ada hak tak sama. Jadi kalau sebut kata lain ni tak ada sama sehabuk. Apa panggil lain tau. Kalau kata tidak berlaziman, faham tak? Faham? Kita faham kau? Dah apa perkataan? Hok moden sikitlah. Apa dia? Sekarang kita balik kepada kehendak Allah, baik jahat. Hak baik Tuhan kehendak serta suruh dan redha. Hak jahat Tuhan kehendak tapi Allah tidak suruh perkara jahat. Allah tidak redha perkara jahat. Situ. Tapi ada hak sama, ada hak tidak. Nak kata perkataan apa? Nak kata perkataan lain. Lain ni tak ada sama sehabuk.
Kalau kata tidak berlaziman, tak berlaziman pun ada berlaziman. Ada berlaziman. Mana berlaziman? Hak baik Tuhan kehendak serta Tuhan suruh dan redha. Itu berlaziman. Budak dari situ. Apa perkataan? Sekolah tinggi-tinggi belaka ni kan? OC belaka ni tau. Apa perkataan? Jangan dalam FB cepat orang tahu perkataan tu. Ni kita orang masjid ni. Kita pakai perkataan lain pun okeylah. Tapi bukan lain belaka ni, ada sama. Sebab tu yang pertama tu berhimpun antara suruh redha dengan iradah, berhimpun. Pertama berhimpun. Ini sama ni. Tak lain lah ni sama. Faham tak? Jadi pakai perkataan dan kitab lah, lain pun lain lah. Tapi kita faham lah, lain ni bukan makna tak nak sama, bukan. Ada sama antara suruh redha dengan iradah, ada yang tidak sama. Gitu je. Ini yang sama belaka ni. Pertama berhimpun, menghendaki iradah, suruh dan redha dengan sesuatu. Ini berhimpun. Berhimpun menghendaki itu terjemah daripada iradah. Berhimpun menghendaki, lepas tu koma lah, suruh dan redha. Jangan pula berhimpun menghendaki suruh menapa pula? Bukan menghendaki suruh, menghendaki koma suruh dan redha. Tu jangan pula berhimpun menghendaki suruh. Menghendaki iradah, suruh dan redha Allah dengan sesuatu. Ini selaras berhimpun. Contohnya seperti iman Abu Bakar. Ayat contoh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar lah sini ni, bukan Abu Bakar kampung kita. Sebab depan tu dia buat contoh pula kafirnya. Kafir pergi depan tu. Kafir Fir'aun, bukan kafir Abu Jahal, kafir Fir'aun. Kafir tu Fir'aun. Seperti iman Abu Bakar, seperti berimannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Allah menghendaki beriman Abu Bakar itu iradah Allah. Dan suruh dengan dia, memang Allah Ta'ala suruh Sayyidina Abu Bakar beriman. Dan redha dengan dia, dan memang Allah Ta'ala redha dengan Sayyidina Abu Bakar yang beriman. Dan mengetahui, Allah mengetahui Sayyidina Abu Bakar beriman. Ni berhimpun keempat-empat. Jadi beriman, sebab apa? Beriman ni perkara baik. Jadi perkara baik berhimpun antara Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala redha perkara baik, dan Allah Ta'ala tahu seseorang akan melakukan perkara yang baik. Jadi beriman ta'ah seseorang, kehendak Allah, suruh Allah, redha Allah, tahu Allah. Gitu je. Kan? Tanda tu. Ini berhimpun. Kedua, Allah tidak menghendaki, Allah tidak kehendak, tidak suruh dan tidak redha. Mana pula ni? Allah tidak kehendak, Allah tidak suruh, Allah tidak redha. Seperti kufur Abu Bakar. Maka kufurnya kufur Abu Bakar, Allah tidak menghendaki. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar tidak kufur. Sebab Allah tak kehendak. Allah Ta'ala kehendak kufur ni siapa? Abu Jahal. Allah tak nak kufur. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allah tidak kehendak kufur. Yang Allah Ta'ala kehendaknya beriman. Jadi kufurnya Sayyidina Abu Bakar, Allah tidak kehendak, Allah tidak suruh, Allah tidak redha. Maka kufur Sayyidina Abu Bakar, Allah tidak menghendaki dan tidak suruh. Memang Allah tak suruh. Semua orang Allah tak suruh dia kufur.
dan tidak reda, memang Allah tidak reda. Wala yarda bi ibadihil kufr, memang Allah tak reda dengan hamba-Nya kufur. Dan Allah mengetahui mana pula Allah tak kehendakkan senabaka kufur. Allah tahu kufur tidak berlaku pada senabaka. Adapun kalau kata Allah Taala tahu akan tak kufur senabaka, tu tak kena maudhu' di situ, sebab di sini bicara kufur, bukan tak kufur. Kufur senabaka Allah tidak kehendak, Allah tidak suruh, Allah tidak redha, Allah tidak tahu, Allah tak tahu. Tahu macam mana kufur tak berlaku? Allah tak tahulah. Kufur tak berlaku pada senabaka. Lepas tu dia ambil sini ni, iradah dengan ilmu jadi tak sama. Tak sama ke mana? Allah Ta'ala tidak iradahkan, tidak kehendakkan kufur senabaka, tapi Allah Ta'ala tahu. Tahu kat mana? Tahu kufur tidak berlaku pada senabaka. Tahu kat tu. Pelik sikit lah. Ada ni. Orang yang beriman, iradah Allah. Orang beriman, Allah suruh, Allah reda. Pada ni. Allah Ta'ala tahu dia beriman. Orang yang beriman, Allah tidak kehendak dia kafir, lepas tu dia beriman. Allah tak suruh dia kafir, Allah tak redha kalau kafir beriman, tapi Allah Ta'ala tahu dah kafirnya orang beriman ni tidak berlaku. Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah tidak kehendak kafir orang beriman, tapi Allah Ta'ala tahu kafir tu tak berlaku dia orang beriman. Ni timbul kata iradah dengan ilmu ni jadi lain ni. Tapi payah sikit lah nak mudahnya. Iradah ilmu sama, baru senang. Ada ni. Dan sekarang orang beriman, Allah Ta'ala tidak kehendak dia kafir. Lepas tu dia jadi beriman sebab Allah kehendak dia beriman. Orang beriman, Allah tak kehendak dia kafir, tapi Allah Ta'ala tahu bahawa orang beriman ni kafir ni tak berlaku pada dia. Pada ni. Tidak kehendak, tapi Allah Ta'ala tahu. Tidak kehendak kafir orang beriman, tapi Allah Ta'ala tahu kafir tidak berlaku pada orang beriman. Sebab Allah tak kehendak kan, tak berlaku lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menghendaki tetapi tidak suruh. Ni hak jahat lalu ni. Hak jahat dah ni. Allah kehendak, Allah tak suruh. Hak jahat. Ni kita ahli sunnah. Kalau Mu'tazilah, Allah tidak kehendak, Allah kehendak, Allah suruh berlaku lah, hak baik je. Dia kata Mu'tazilah. Ini kita ahli sunnah ni. Ahli sunnah, Allah menghendaki hak jahat, tapi Allah tidak suruh. Kalau Mu'tazilah, hak jahat, Allah tidak kehendak awal. Itu Mu'tazilah. Ini kita ahli sunnah ni. Yang ketiga, Allah menghendaki kufur maksiat seseorang, tapi Allah tidak suruh dengan kufur dan maksiat, dan Allah tidak redha dengan kufur dan maksiat. Itu jelas. Seperti kufur Fir'aun. Kufur Fir'aun. Maka kufur Fir'aun Allah menghendaki. Kehendak Allah Fir'aun tu kafir. Tapi Allah tak suruh. Allah tak suruh Fir'aun jadi kafir. Sebab tu Allah perintah Nabi Musa AS pergi dakwah kepada Fir'aun. Sebab Allah suruh Fir'aunnya supaya beriman, tapi Allah tak kehendak dia beriman. Allah kehendaknya apa? Allah kehendak Fir'aun kafir sampai ke mati. Tapi kafir Fir'aun Allah tak suruh. Kafir Fir'aun Allah tak redha. Maka kufurnya kufur Fir'aun Allah menghendaki, tetapi tidak suruh. Allah tak suruh. Dan tidak redha dengan kufurnya, dengan kufur Fir'aun. Dan Allah mengetahui bahawa kufur Fir'aun. Yang keempat, Allah suruh, Allah redha dengan berimannya Fir'aun. Sebab tu Allah utuskan Nabi Musa AS pergi dakwah pada Fir'aun, sebab Allah suruh Fir'aun beriman. Kalau Fir'aun beriman, Allah Ta'ala redha kepada Fir'aun. Mana Allah suruh, Allah redha, tetapi tidak menghendaki seperti iman Fir'aun. Maka Allah suruh Fir'aun beriman dan redha dengan beriman dengan Fir'aun, dan mengetahui Allah Ta'ala bahawa Fir'aun tidak beriman, tetapi Allah
tidak menghendaki. Sebab itu tidak jadi berimang Firaun sekarang. Firaun Allah suruh beriman, Allah redha kalau dia beriman. Sebab tu diutuskan Nabi Musa AS. Tetapi Allah tidak menghendaki dia beriman. Sebab itulah tidak jadi berimangnya Firaun sampai ke mati. Mana hak jahat ni Allah kehendak, tapi Allah tak suruh, Allah tak redha. Sebab perkara yang jahat, kalau Allah tak suruh, tak redha, kenapa Allah kehendak? Jangan duk tanya kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat-empat ini Allah Ta'ala tahu hikmahnya. Tak suruh soalan kitanya. Tidak boleh ditanya akan perkara-perkara yang ia Allah buat. Jangan tanya kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hak Faridatul Faraid didatangkan ayat Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu yang akan ditanya pada hari akhirah. Pada ni yelah, dia dah tanyalah. Dah kalau Allah suruh, Allah redha berimannya Firaun, kenapa Allah tak buat? Allah pergi kehendak pula dah. Ni Firaun kafir. Lepas tu Allah tak redha pula. Dah Allah kehendak dia Firaun kafir, Allah redha. Gila. Dah Allah tak redha. Allah suruh redha beriman. Dah kalau Allah suruh redha beriman, kenapa Allah tak kehendak? Dia tanya kerjaan Tuhan ni pula. Ni yang tanya ni, semuanya ada hikmah belaka. Ya, apa yang Tuhan buat tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak engkau lakukan dalam keadaan palutnya sia-sia. Tak ada pakar, tak ada. Tuhan buat semuanya ada hikmah belaka. Lepas tu hikmahnya apa? Jangan duk tanya kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak serendar sini ni lah, nak serah diri sini ni lah. Orang akidah sesat, hak akal dan cerdik, hak perasan peluk dirinya orang soleh, dia tak akan boleh terima main gini. Oh, main jangan soal pula dah. Orang cerdik, akidah sesat, tapi anggapan dirinya orang hak baik dalam agama. Orang sesat ni kadang-kadang memimpin NGO yang bernamakan Islam, tapi akidahnya sesat. Orang gini ni kadang-kadang dia bawa grup dia dengan qiyamullah, dengan wak ibadah, dengan pengorbanan, bantu umat Islam di luar negara dengan duit poket sendiri. Dia punya hubungan sama ahli jemaah rapat, tolong menolong. Cerita bab perjuangan semua ni, perjuangan tu bantu umat Islam, bantu umat Islam. Tapi dia cerita bab pegangan sesat. Tak ada seumpama ni. Nabi kata dah, walau anfaqta misla uhudin zahaban fi sabilillah. Jikalau engkau infakkan zahab ni walau anfaqta misla uhudin zahaban fi sabilillah. Jikalau engkau infakkan nisbah emas sebesar bukit Uhud fi sabilillah, Tuhan tidak akan terima sehingga kamu beriman dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak akan terima. Masyhur qiyamul lail, hari Isnin hari Khamis sentiasa berjemaah, berbuka puasa. Tapi akidah, saya pernah jumpa orang seumpama ni. Dia boh. Bila buat program, dia cakap dulu. Dah dia boh sebagai pemula bicara. Dia bercakap, dia cerita hak dia tu, bantu umat Islam, bantu umat Islam dengan duit poket dia. Sebab dia ngaji tinggi tu, Amerika gaji besar, duit poket dia bantu orang, bukan duit orang ramai. Korban dia nya. Dia pun cerita, dia punya audience nak ceritalah hak dia nya. Cerita bab akidah permulaan kuliah tu. Lepas tu senyap, sepatah tak bunyi dah. Anak buah dia kata mana? Lepas tu dak cakap lebih dah. Kalau dulu ada riba, dia pula jenis hak bantu orang dia pun cerita semua hak perjuangan dia. Lepas tu senyap. Sebab apa? Akidah tak dulu. Akidah tak dulu.
Bukan muda-muda. Dekat-dekat nak pecing dah. Lama mana berakidah sesat seumpama tu. Orang kini payah nak serendah. Payah. Ini macam-macam. Saya boleh terima ustaz. Semua tu qada Tuhan saya boleh terima. Tapi takkan hak jahat. Pula dah. Saya boleh terima ustaz. Sekalian qada saya boleh terima. Takkan itu usaha kita qada juga. Pening kita pula dengarnya. Sekalian hak Tuhan saya boleh terima. Tapi takkan hak jahat. Hak Tuhan juga. Dia peliklah jadinya. Payah. Nak payah nak serendah. Jangan duk tanya kerja Tuhan. Kenapa perkara jahat yang Allah tidak suruh, yang Allah tidak redha, kenapa Allah kehendak? Allah kehendak. Perkara jahat tu Allah kehendak. Bukan Allah Taala kehendak saja. Allah Taala perintah kita pula pergi cegah perkara maksiat. Allah perintah kita pergi cegah perkara maksiat. Perkara maksiat tu mari mana? Mari daripada kehendak Allah. Pula dah. Kita diperintah suruh makruf. Kita diperintah suruh makruf. Kita pergi suruh makruf. Semayang, jangan tak semayang. Tutup aurah, jangan tak tutup aurah. Tuhan suruh kita pergi suruh makruf. Padahal ni wajib. Tapi Tuhan tak kehendak pun dia semayang. Tuhan tak kehendak pun dia tutup aurah. Jadi Tuhan suruh pergi suruh. Tapi Tuhan tak kehendak dia semayang. Tuhan tak kehendak dia tutup aurah. Suruh benda Tuhan, benda Tuhan tak kehendak. Belum. Ni orang hak jenis tamu serenda. Kita sudah nak. Allah suruh kita cegah benda mungkar. Tapi benda mungkar tu qada Allah, kehendak Allah. Kita pergi cegah sudah nak. Awak pergi cegah apa tu? Pergi cegah perkara mungkar. Dan perkara mungkar tu bukan qada Allah. Yelah qada Allah. Dan awak pergi cegah apa? Sebab Allah nak suruh. Dan Allah Ta'ala suruh perkara yang Allah Ta'ala suruh kita pergi cegah perkara muka yang Allah kehendak tu kenapa? Awak pergi tanya Allah dah yang tanya saya. Ada. Jawab gitu ada. Dia tanya kita hamba. Saya hamba je. Memanglah perkara jahat yang saya nak pergi cegah ni Allah Ta'ala kehendak. Dan kenapa kamu pergi cegah? Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kamu pergi cegah benda yang Allah kehendak. Dan kadanglah kita ni hamba. Allah tu tuan. Dia suruh apa kita pergi buat sudah lah. Kamu hanya soalmu jadi Tuhan sendiri lah, senang. Jadi tak jawab gitu. Orang gini dah jawab molek-molek kadang-kadang ni. Kalau boleh bui suti. Biar balik bokok bonjo gitu. Duk tanya kerjaan Tuhan. Kita diperintah suruh makruf. Kita duk perintah, duk royak. Sampai ke sudah tak bergerak dia. Sebab Tuhan tak kehendak dah tu. Jadi kita pergi suruh perkara baik yang Tuhan tak kehendak ke dia. Tu kerja Tuhan. Hak kita ni Tuhan suruh kita pergi suruh makruf. Kita pergi suruh je lah. Dan kita hamba. Sudah lah. Payah apa? Kan? Kita suruh perkara mungkar yang telah kehendak, kita boleh pahala wajib. Kita diperintah suruh benda makruf yang Allah tak kehendak berlaku pada dia, kita boleh pahala wajib. Betul lah yang kita je. Sudah lah. Masuk aku mana lagi? Tapi tu nak jadi serenda, tu nak jadi serah diri tu. Dia kena awal-awal lagi, kena serah diri dah. Kalau awal-awal pegang akidah sesat, lepas tu beranggapan dia jalan yang soleh, tu payah tu payah. Dia bawa orang pula dah. Dia beranggapan dialah NGO yang terbaik. Dialah hak memperjuangkan agama yang sebenar. Lagi berat tu. Padahal dia jahil pun, ilmu akidah pun tak ada. Membaca sendiri je. Kalau buat jumpa ke, okey, satu ayat awak kupas. Satu ayat saya kupas. Satu ayat saya kupas. Dia belajar dah ayat Quran lah. Dia belajar ilmu tafsir. Dah dikupaskan akal je puak dia. Ni. Ni hak mudah jadi ni. Jadi masuk dalam umpan musuh orang gini ya. Orang gini mudah masuk dalam umpan musuh. Sebab apa? Dia buat anggapan dia cerdik. Padahal sebenarnya dia jahil agama. Kita mau pakai hak alim ulama sebab dia rasa dia cerdik. Dia pakai akal dia, sebab dia membaca sendiri, dia mengkaji sendiri pakai logik akal dia. Mana keempat-empat ini Allah Ta'ala tahu hikmah dia. Tak boleh ditanya akan perkara yang ya Allah buat. Jangan duk tanya.
Dan redha itu lazim bagi suruh. Artinya tiap-tiap perkara yang Allah tu suruh tetap Allah redha. Hak Allah Taala suruh tu Allah Taala redha lah. Allah Taala redha pasti Allah Taala suruh. Hak Allah Taala suruh Allah redha tu hak golek lah. Ada juga Allah Taala suruh tapi Allah tak redha, ada. Ada. If'alu ma syi'tum, buatlah kamu nak buat kau tu suruh tu. Tu suruh dia panggil apa tu? Panggil apa? Nak takhfif, nak tahdid je. Kalau Tuhan, kalau Nabi panggil suruh li ta'jiz. Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau mudak malu mau buat mau nak gapo pun suruh. Bukan suruh sungguh tu. Macam kita dengan anak-anak lah. Gi. Kan kita kata gitu kan? Gi. Anak dah kerti bahasa dia pergi sungguh. Lepas tu balik kita pun hukum dia. Tak ada yang kata gi. Gilah nak nyakit. Pada ni. Kita pun suruh gi. Kawan tu pergi sungguh lah. Suruh gi tu bukan suruh sungguh. Gi. Balik kan boleh nyakit lah. Suruh gi. Mana bukan suruh gitu, bukan suruh sungguh tu. Asal tu suruh li ta'jiz je. Macam hak Tuhan kata kan, kalau tak redha dengan malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda bi qada'i tu. Hak tu hak nikmat Allah dia tak syukur. Ujian Allah dia tak sabar. Qada Allah dia tak redha. Tuhan kata mana? Falyattakhiz rabban ghairi. Dia cari Tuhan lain Tuhan suruh cari Tuhan lain tu. Bukan sungguh-sungguh sebab tak ada dah Tuhan lainnya. Ada ni? Bukan sungguh-sungguh. Dah ada dah Tuhan lain. Tak ada. Dah tak ada. Syukur je lah. Sabar je lah. Redha je lah. Tak ada Tuhan lain dah. Kau ni? Kalau gitu ayah dengan anak kan? Kalau gitu mungkin cari ayah lain kan? Nak cari mana ayah lain? Macam begitu kan? Nak makan sedap, nak makan sedap. Mu jadi anak dia. Dia mana nak buat kita jadi anak dia? Orang dululah. Kalau nak makan sedap, pergi jadi anak dia. Boleh pergi jadi anak dia? Dah tu suruh jadi anak dia tu. Bukan sungguh-sungguh. Ayah bukan dia, padang-padang dah cukup-cukup ada. Nak makan sedap, mungkin jadi anak dia. Yang begitu tu dia orang kaya tau. Disuruh kita jadi anak dia kalau nak makan sedap. Dah sungguh-sungguh ke? Tapi reliknya apa yang Tuhan suruh, Tuhan redha. Jadi redha dengan suruh berlaziman. Redha dengan suruh berlaziman. Dua tu, antara redha dengan suruh. Kemudian kita balik persoalan tadi. Hak berkaitan dengan Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Sebab apa? Sebab Allah tidak kehendak. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, pasti Allah akan kehendak Islam belaka. Bercakap pula seumpama ni di hadapan orang-orang yang bukan Islam. Di hadapan tu lah ada di kalangannya hak bukan Islam. Hak Islam pun ada, hak bukan Islam pun ada. Keluar kenyataan Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah akan buat jadi Islam belaka lah. Kun fayakun. Jadi Islam belaka lah kamu, maka jadi Islam belaka. Allah buat tak gitu? Allah tak buat, mana Allah tak suruh lah. Kan? Memang Allah tak kehendak. Memang Allah tak kehendak. Hak berlaku di kita ni semua kehendak Allah. Allah tak kehendak lah tu. Jadi Islam belaka. Kalau Allah kehendak, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau ya Muhammad, akan bahawa beriman sekalian yang ada di bumi ni, nescaya akan berimanlah mereka yang ada di bumi sekaliannya.
Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a. Jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau ya Muhammad akan bahawa beriman oleh sekalian mereka yang ada di bumi ni, nescaya akan berimanlah sekalian mereka yang ada di bumi. Jikalau Tuhan engkau kehendak. Tuhan kehendak. Tuhan memang tak kehendak berlaku di sekarang ni. Memang Tuhan tidak kehendak. Kita maklumlah pada ni. Hak beriman sebahagian tu pun kehendak Allah. Hak kafir, hak amal tu pun kehendak Allah. Tapi Allah tidak kehendak beriman belaka. Hak kehendak Allahnya beriman sebahagian, kafir sebahagian, tu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendak beriman belaka lah. Tapi Allah tidak kehendak. Dah Allah tak kehendak, Allah tak suruh. Tak. Iradah dengan suruh lain-lain, tidak berlaziman. Allah suruh jadi beriman belaka. Itu hikmah diutuskan Rasul. Apa hikmah diutuskan Rasul? Supaya jadi Islam dan beriman belaka. Itu hikmah diutuskan Rasul. Supaya jadi Islam dan beriman belaka. Tapi Allah tidak kehendak. Ada ni. Contoh, Nabi sampai ke akhir hidup Abu Talib, Nabi sentiasa dakwah supaya masuk Islam. Siapa? Itu suruhan Allah supaya beriman. Ada ni. Tapi masa Nabi duduk dakwah sampai ke terakhir tu, orang kafir duk hasut semacam lagi. Duk hasut semacam lagi dah. Kawan tu nak mati dah. Kalau dia masuk Islam pun kodoh dia je lah. Tak ada buat gapo dah. Abu Talib nak mati dekat-dekat nak mati dah. Biarlah ini jadi Islam. Ikut negara dia pun, bukan ikut orang lain pun. Biarlah bila dia masuk Islam, dia mati. Tak ada kerja gapo dah. Abu Talib dah mati dah. Dah orang kafir ni. Sampai ke akhir. Biar mati kafir juga Abu Talib ni. Orang-orang hak kafir. Kalau masuk Islam nanti orang kata apalah, begitulah, beginilah, beginilah. Ni kadang-kadang orang tua-tua ni, anak-anak cucu duduk ceritalah, jadilah mak, jadilah hayo, jadilah. Kita balik kepada sebenar lah. Tak lihat gapo dah terlantar dah. Biarlah mak, biarlah hayo, nak pasal lama juga. Macam gitu. Allah payahnya lah. Apa tu? Adik-beradik, kawan-kawan mari dak asuk lagi. Ingat tu, jangan duk tinggal hak lama. Kawan tu nak mati dah, biar clear gila. Sibuk. Kau tu biarlah. Tak juga. Tak cakap nak pujuk anak-anak cucu biarlah. Tinggal dia seorang je dekat tua. Payah kata orang tua ni. Hak muda aje. Pandai ni. Mana? Macam Abu Talib tu lah. Padahal biarlah dia masuk Islam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara kan. Tak. Tapi nak ceritanya, Nabi duduk dakwah sampai kelas mini itu suruhan Allah. Allah suruh supaya pergi dakwah, supaya Abu Talib jadi masuk Islam, jadi beriman. Allah suruh dak tu. Allah suruh. Saya nak ni Abu Talib pun mengucap dia kemasyadah beriman. Allah reda ke tak? Allah reda, tapi Allah tidak kehendak. Sebab tu sampai kesudah Abu Talib mati dalam keadaan kafir, tak beriman. Sebab Allah tak kehendak. Tapi Allah suruh tak saya nak Abu Talib beriman. Memang suruh. Waktu Nabi pergi dakwah. Nabi buat gapo-gapo bukan kerana diri Nabi, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana Abu Talib je Nabi dakwah sampai ke akhir gitu. Orang lain pun Nabi dakwah juga. Tapi nak ceritanya, Nabi dakwah Abu Talib itu suruhan Allah. Allah suruh Abu Talib beriman. Abu Talib beriman, Allah reda. Tapi Allah kehendak ke tak? Allah tidak kehendak. Itu kata lain-lain antara suruh reda dengan kehendak lain. Mana ni?
Jadi Allah suruh sekalian beriman. Kenapa? Kerana itulah hikmah diutuskan Rasul. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kata alimu ya Muhammad. Ini surah Al-A'raf ayat yang 156. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kata alimu ya Muhammad kepada sekalian manusia. Allah Ta'ala perintah pada Nabi kita supaya berkata kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku Nabi SAW utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Aku ni utusan Allah kepada kamu sekaliannya, wahai manusia. Kemudian di ujung ayat tu Nabi pun perintah fa'aminu billahi wa rasulih. Fa'aminu billahi wa rasulih. Ni di hujung ayat. Di awalnya, wahai manusia, sesungguhnya aku ni ada utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Allah mana ni? Allah yang baginya bagi Allah, yang menguasai langit dan bumi, yang mana tiada Tuhan melainkan Allah. Ia yang menghidup, ia yang mati, Allah Ta'ala ni. Aku ni apa hak perintah? Apa hak Nabi diperintah oleh Allah supaya kata kepada manusia, fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kamu wahai manusia sekaliannya kepada Allah dan Rasul. Suruh tak tu beriman? Allah suruh tak beriman? Allah suruh. Tapi Allah kehendak. Allah Ta'ala tidak kehendak. Kenapa kata Allah tak suruh jadi Islam belaka? Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kamu wahai manusia sekaliannya dengan Allah dan dengan Rasul. Itu suruhan Allah, itu perintah Allah. Diutuskan Nabi SAW supaya sekalian manusia beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Kenapa kata Allah tak suruh? Tapi Allah tak kehendak. Tapi kalau ayat ni kita tak erti pun, ayat, kalau kita erti hak sifat 20 ni, kemudian kalau kita betul-betul kemah hak iradah Allah, kehendak Allah hak jahat, tak payah mana, mudah je kan. Nak erti ayat kita kadang tak erti, tapi kita fahamlah diutuskan Rasul, tujuannya supaya, hikmahnya supaya jadi beriman belaka. Tapi Allah tak kehendak, sebab tu tak berlaku. Tapi Allah Ta'ala suruh, sebab tu diutuskan Rasul. Rekah je. Ataupun di rukun yang keenam tu kan, baik kehendak Allah, jahat kehendak Allah. Hak baik Allah kehendak serta suruh dan redha. Hak jahat Allah Ta'ala tidak kehendak. Allah Ta'ala tidak kehendak. Dan Allah Ta'ala hak jahat Allah Ta'ala kehendak, tapi Allah tak suruh dan tak redha. Hak baik Allah Ta'ala kehendak serta suruh dan redha. Hak jahat Allah Ta'ala kehendak juga, tapi Allah tak suruh, Allah tak redha. Pandai ni, orang kafir tu memang kehendak Allah. Allah suruh ke kafir? Tak. Sudahlah nya. Dan Allah suruh mana? Allah suruh beriman belaka. Kan Allah suruh benda baik belaka kan? Beriman dan beramal soleh tu kan suruhan Allah. Tapi Allah kehendak, Allah tak kehendak. Macam ginilah kita orang Islam ni. Allah Ta'ala suruh semayang ke tak? Memang Allah Ta'ala suruh semayang. Tapi Allah tak kehendak tak orang Islam semayang belaka? Ada. Boleh tak kita kata Allah tak suruh Islam semayang belaka sebab tu Allah tak kehendak? Boleh? Tadi kata orang kafir ni. Kita cakap orang Islam kita ni. Kita cakap orang Islam kita. Jadi Allah Ta'ala tidak kehendak semayang belaka. Ramai orang Islam tak semayang. Berarti Allah tak suruh semayang belaka gitu.
Allah suruh kan. Tapi Allah kendak semayang belaka. Dak lah, ada dalam kendak semayang lah katanya. Ada Allah tak kendak, tak semayang lah dianya. Walaupun Tok Bila duduk bang tiap-tiap waktu, rumah pula tepi masjid dekat contohnya. Sekarang ni rumah bukan tepi masjid, rumah jauh pun macam tepi masjid juganya speaker kuat. Mana? Orang duk bang azan, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Cuba tengok telinga dia gerak ke tak? Nah, kan gerak macam telinga kucing tu, gerak tak? Tak gerak langsung. Cuba tengok pula lembu kambing. Hayya 'alas solah. Jadi mana dia? Lembu kambing dia mana? Tak ada apa dah. Sama dia tak ada apa juga. Lembu kambing juga tu. Sama je. Maknanya memang disuruh orang Islam ni bersembahyang. Tu tiang agama. Daripada mujur tahun dah kita disyariatkan suruh anak supaya semayang. Memanglah Allah suruh semayang orang Islam ni. Tapi Allah kendak. Ada Allah Ta'ala kendak semayang dia nya. Ada Allah Ta'ala kendak. Boleh tak kita kata Allah tidak suruh orang Islam semayang belaka sebab Allah tak kendak? Boleh kata gitu? Itu jahil sangat. Betul lah jahil sangat. Tapi ucapan tu tak ada seorang agama yang witegarang. Jadi jalan gitu je. Berulang pula. Ini cerita bukan cerita orang kampung ni. Cerita orang berkenaan tapi bukan orang agama lah, orang jahil. Dia memanglah orang jahil. Orang agama duduk mana? Kau jadi hero-hero tu lah mana? Boleh bercakap pula di hadapan tu ada orang bukan Islam. Allah Ta'ala tak suruh jadi Islam belaka. Sebab tu Allah tidak kehendak. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah buat jadi Islam belaka. Jadi kafir pun dengar, gitu Allah Ta'ala Tuhan orang Islam ni tak suruh pun jadi Islam belaka. Yang orang Islam duduk dakwah sama-sama tu benda. Pada dia Allah tak suruh pun jadi Islam belaka kan. Walah itu hikmah diutuskan Rasul. Fa'aminu billahi wa rasulih. Tuhan perintah Nabi supaya seru kepada segala manusia. Maka berimanlah kamu wahai manusia sekaliannya dengan Allah dan Rasul. Itu hikmah diutuskan Rasul. Tapi Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala tidak kehendak. Sebab apa gitu? Sebab suruh Allah, kehendak Allah tidak berlaziman. Itu je. Hak baik Allah kehendak serta suruh, serta reda. Hak jahat Allah Ta'ala kehendak tapi Allah tak suruh dan Allah tak reda. Kita ahli sunnah wal jamaah suruh reda dan iradah lain-lain. Mana? Ni kata padang kita ning je. Kita padi paridah ni je. Tak hati kita besar-besarnya. Ni ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni simple je. Tak banyak mana. Nak betul akidah nanti kena ngaji banyak dak. Padan dengan mak ayah je aja. Ilmu akidah ni padan mak ayah je ngajarnya untuk sah iman. Hak kita suruh ngaji sejak surah ni ngaji fardu kifayah tu. Bukan setakat hanya boleh berpegang tapi boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Hak tu fardu kifayah. Kalau setakat kita nak ajar anak kita faham, beriman, itu je cukup dah. Itu fardu ain. Kan payah. Gimana? Jadi kitab Pati Paridah ni jadi sebagai sandaran molek. Ada apa-apa boleh buka dalam kitab Pati Paridah ni. InsyaAllah tak masalah dah dalam ni. Lengkap kemah. Terutama sekali hak rukun iman yang keenam, bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bila kiki selesai hak pembicaraan sifat yang ke-8, sifat iradah. Ini masuk pula kepada dalil iradah. Jadi kita ni dalam 3 minggu dah baca satu kitab sahaja. Kitab Hidayatus Salikin tu jangan siapa ke tak ada pula. Sebab tajuk iradah ni dia nak berhenti tengah tu. Jadi tambahan pula Hidayatus Salikin pula tajuk tauhid juga sekarang ni. Tajuk tauhid juga.
Jadi tajuk tauhid Hidayatus Salikin tu mungkin kita baca cepat sikit sebab kita nak masuk fiqh dalam Hidayatus Salikin, kemudian masuk tasawuf dalam kitab Hidayatus Salikin. Ada ni Hidayatus Salikin, dia ada tauhid, dia ada fiqh, dia ada tasawuf. Dan tauhid kita dah pati paridah dah. Jadi hak Hidayatus Salikin tu bolehlah kita pelaju sikit. Cuma kita hak pati paridah ni lah, hak sifat iradah ni kena ambil molek ni, sebab dia panjang pembicaraan sifat iradah ni. Faham hak sifat iradah ni, insya-Allah lah kemahlah kitanya hak rukun iman yang keenam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.